Assalamualaikum kepada Sir Syafiq. Kami dari kumpulan Dandelion ingin membentangkan tentang pencemaran air yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Pencemaran yang kami pilih bertempat di Johor, iaitu Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Saya akan menjelaskan sedikit tentang insiden ini. Insiden ini berlaku pada 7 Mac 2019 dan pihak berkuasa telah mengesahkan bahawa bahan cemar udara yang menyebabkan pelajar dan kaki tangan di sekolah tersebut dimasukkan ke dalam hospital. Hal ini disebabkan oleh sisa-sisa bahan toksik yang dibuang ke Sungai Kim Kim. Hal ini adalah yang pertama kali terjadi di perkampungan tersebut dan ia telah menggemparkan seluruh Malaysia. Pencemaran air ialah pembuangan 2.43 tan sisa kimia oleh lori tangki. Kejadian ini berlaku pada 7 Mac 2019, kira-kira 2 tahun lalu, yang bertempat di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Melalui penyiasatan ini, lori tangki tersebut dipercayai telah membuang bahan kimia pada awal pagi. Menurut saksi, kelihatan nampak lori tersebut berhenti berhampiran jambatan yang sedang dibina sebelum beberapa lelaki keluar dan menurunkan hos dari tangki terus ke dalam sungai. Mereka telah membuang bahan kimia berbentuk minyak yang mengeluarkan gas metana di kawasan sejauh 500 meter dari tempat kejadian. Suspek yang dikenal pasti adalah 2 pemilik syarikat dan seorang pekerja yang berusia antara 40 hingga 50 tahun. Seterusnya kesan. Terdapat banyak kesan buruk akibat daripada pembuangan sisa toksik dari Sungai Kim Kim. Sebagai contoh, pada 7 Mac 2019, seramai 103 orang pelajar dan penduduk di sekitar Sungai Kim Kim itu telah dimasukkan ke hospital akibat daripada terhidu gas beracun daripada sungai tersebut. Kesan seterusnya boleh menyebabkan kerengsaan pada mata dan kulit yang serius, dan juga sesiapa yang terdedah boleh menyebabkan kecacatan genetik dan mendapat kanser. Selain itu, pada tahun 2019, selepas kejadian daripada pencemaran Sungai Kim Kim, Sinar Harian telah mengeluarkan kenyataan tentang budak sekolah rendah yang kemungkinan terdedah kepada penyakit miokimia. Pakar perubatan juga percaya yang keadaan budak sekolah rendah tersebut berpunca akibat terdedah kepada kimia toksik insiden daripada Sungai Kim Kim pada Mac 2019 lalu. Untuk pengetahuan semua, penyakit miokimia bukanlah satu penyakit baru di negara ini. Ia merupakan istilah perubatan untuk penyakit berkaitan gangguan saraf, sama ada saraf pusat maupun saraf yang lain, yang menyebabkan pergerakan otot berlaku tanpa kawalan. Contohnya, kita mungkin pernah mengalami masalah mata atau otot yang mulai bergerak-gerak atau menggeletar. Ini juga boleh dikatakan sebagai penyakit miokimia disebabkan gangguan sistem dalam otak. Langkah untuk mengatasi sisa kimia yang ada di sungai. Yang pertama, mempertingkat sistem komunikasi risiko terhadap masyarakat awam dari sumber kerajaan. Yang kedua, program penyaringan pengenalpastian sumber asal pencemar dan pemantauan kualiti air. Yang ketiga, merangka standard operating procedure bagi pelan pengurusan kecemasan yang lebih jelas dan pelan mitigasi untuk isu pengurusan bencana, khususnya yang melibatkan pengendalian sisa kimia toksik berbahaya. Yang keempat, pelan strategik pengurusan kualiti udara dalaman dan pengurusan persekitaran
di sekolah dan persekitaran kediaman. Yang kelima, program promosi kesihatan persekitaran. Melalui program ini, komuniti dan pihak sekolah perlu didedahkan dengan pengetahuan tentang ejen pembahayaan fizikal, kimia, biologi, dan risiko kesihatan dan kesan toksikologi. Untuk menggulungkan semua yang diperkatakan berkaitan dengan isu pencemaran air yang disebabkan pembuangan toksin di Sungai Kim Kim Johor telah menimpa pelajar sekolah di Pasir Gundang. Gas toksik yang telah dikenal pasti ialah acrolin, acrolin 3, metal merkapatan, dan benzena. Pencemaran air merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk menangani masalah ini, supaya kita dapat sumber air yang bersih dan dapat hidup dalam persekitaran yang tidak tercemar. Oleh itu, semua pihak termasuk pihak individu dan pihak kerajaan perlu berusaha mengatasi masalah ini dan mempertingkatkan sistem komunikasi risiko terhadap masyarakat awam dan sumber kerajaan. Ini untuk memastikan isu pencemaran air dapat dielakkan. Kami juga berharap agar semua pihak mengambil peranan untuk bertanggung jawab terhadap isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Itu sahaja dari kami. Sekian dan terima kasih.